Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Yang Riza, ada kita Riza? Atau Abang Riza ada kita dah? Belum lagi, besok baru nak pergi beli Ustaz. InsyaAllah. Okey, okey, tak Allah. apa. InsyaAllah Ustaz. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيد مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ustaz Nuzul minta tolong baca, Ustaz Nuzul. Ustaz Nuzul ada ni? Nuzul ada tak? Ada eh? Ada. Ha? Minta Ustaz Nuzul tolong baca, Ustaz Nuzul. Ustaz Nuzul tak ada lah. Tak apa, tak menjawab lah. Baik. Hadis yang ketujuh pada muka surat Wahukiyah. Ajar mana nampak eh? Jumpa lagi ajar mana? Nampak Ustaz. Saya punya muka surat 15. Saya. Oh, betul lah. Saya 15. Tak sama-sama. Tak ada tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa hukiya وحكي عن أبي بكر ابن عبد الله المزني رحمة الله عليه قال إن ملكا من الملوك كان متمردا على ربه تعالى فغزاه المسلمون فأخذوه سليما. Jadi kita ada yang ketujuh lagi ni. Jadi ada yang ketujuh ni kita dah cerita dah dulu.
berkenaan tentang masuk Islam Ada mana? Ini tentang orang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Jadi ni cerita-cerita orang kafir masuk Islam macam mana lah. Yang cerita dulu tu di antaranya tentang orang Nasrani. Kemudian ini pula cerita pasal raja pula. Ni raja tengok. Ni sedap cerita ni boleh simpan ni cerita ni. Wa hukiya, dan diceritakan an Abi Bakrin ibni Abdullah al-Muzani rahmatullahi alaihi. Diceritakan daripada Abi Bakar bin Abdullah al-Muzani rahmatullahi alaihi. Mudah-mudahan merahmat oleh Allah Ta'ala di atas Abi Bakar. Qala, berkatalah ya Abi Bakar. Berkatalah ya Abu Bakar. Ini bukan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar ni. Kan ni rasa ni. Sebab bin Abdullah Al-Muzani. Sayyidina Abu Bakar nama apa sebenar? Ingat? Lupa tak nama sebenar. Tak ingat? Ingat. Tak apalah. Berkatalah oleh Sayyidina Abu Bakar. Berkatalah Abu Bakar. Bukan Sayyidina. Dia kata apa? Inna malikan. Sesungguhnya seorang raja malikan. Kalau dia macam malak, malakan tu malaikat. Jangan kalau baca malakan tu malaikat. Kalau malikan itu raja. Malik. Malak malaikat. Inna malikan, sesungguhnya seorang raja. Hal keadaan. Seorang raja mana? Al-Muluki. Raja adalah ia raja tu daripada segala raja-raja. Hebat raja ni. Kerana adalah ia Malik tadi tu mutamarridan ala Rabbih Ta'ala. Sangat jahat. Mutamarridan ni melampaui jahat lah. Mutamarridan. Dia ni melampaui sangat jahat. Di atas Rabbi, di atas Tuhannya Allah Ta'ala. Faghazahu. Dia ni raja ni dia tak masuk Islam ni, tapi nak kata dia ni jahat lah, banyak buat khianat lah. Ni Mutamaridan. Orang yang sangat dia sangat buat jahat lah. Banyak kejahatan dia lah. Benda kata banyak kejahatan. Mutamaridan. Kemudian tak terkala tu faghazahu al-muslimuna. Dia orang jahat. Perang orang Islam tak. Maka memerangilah akan raja tadi oleh al-muslimun. Oleh orang Islam. Fa'azuhu. Bila dia perang orang Islam tu, kalah dia. Raja kalah. Raja jahat ni kalah. Fa'akhazuhu saliman. Maka mengambillah oleh mereka itu, mereka itu muslimun. Akan raja saliman. Hal keadaan raja itu selamat. Orang Islam lain tu dia bunuh habis dah. Raja ni dia tak bunuh. Walaupun jahat tapi dia tak bunuh. Orang Islam kita Jadi Islam menang lah masa ni. Waktu perang tu. Faqalu. Maka berkatalah oleh muslimun. Orang Islam. Bi ayyi syai'in naqtuluhu. Litamarrudihi ala Rabbi Ta'ala. Maka berkatalah oleh Islam, bi ayyi syai'in, dengan yang mana sesuatu lah membunuhlah oleh kita akan raja tadi. Soalan kata macam mana, kata kita nak buat macam mana nak bunuh dia ni? Nak bakar dia ke? Nak rendam dia ke? Ibarat dia itulah. Jadi orang Islam ni pakai tanyalah. Nak buat lagu mana raja ni? Kita nak bunuh dia macam mana ni? Nak tembak dia ke? Sebab dia jahat. Sebab apa nak bunuh tu? Litamarrudihi ala Rabbi Ta'ala.
kerana sangat jahatlah olehnya, kerana sangat jahatlah oleh raja tadi tu, ala Rabbi Ta'ala, di atas Tuhannya, Tuhan Allah Ta'ala lah. Dia jahat. Maksud jahat dengan Tuhan Allah Ta'ala ni maksudnya dia buat khianat, memerangi orang Islam. Tak terkala tu, fajtama'a ra'yuhum ala ayyaj'aluhu fi qamqamin. Maka jadi berhimpunlah oleh pendapat mereka itu muslimun. Jadi semua sepakatlah, berbincanglah, mesyuarat. Orang Islam ni mesyuarat, sepakat ala ayyaj'aluhu di atas bahawasa menjadilah ia muslimun akan raja tadi fi qamqamin, menjadi apa? Mafhum kedua yang adalah ia fi qamqamin azimin, duduk di dalam bekas yang besar, tempayan. Qamqamin ni tempayan pembelih. Dia ni gini. Dia duduk dalam tempayan. Biasa tengok cerita Aladdin. Tu dalam apa dia panggil tu? Yang gosok-gosok tu. Dia punya teko tu. Aladdin dah. Aladdin. Aladdin tu. Jadi orang Muslimin ingat nak hantar, masuk dia dalam tu lah. Dalam teko tu. Tapi teko tu besar. Dia jadi macam cerita Aladdin, tapi teko dia masuk dalam tu. Qamqamin. Qamqamin ni macam kendi, macam apa? Teko lah, macam teko tu. Tapi teko tu besar lah. Teko yang jadi besarnya. Jadi orang Islam tu pakat mesyuarat lah. Kita masuk dia dalam tu lah. Kemudian wasaddu ra'sahu. Kemudian menyumbatlah oleh mereka itu. Sumbat. Nampak tak? Sadar masadal khabar. Sumbat ni asal sumbat, nampak? Saddu tu menyumbat lah. Wasaddu, dan menyumbatlah oleh akan kepalanya. Akan kepala bagi Qamqamin. Bukan Qamqamin, Qumqumin. 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 Maka dia menyumbatlah, menyumbat masuklah, sumbat masuk. Menyumbat masuklah oleh mereka itu di atas kepalanya, di atas kepala bagi Qumqumin tu. Dia ada kepala dia tu. Kepala bagi kendi tadi tu. Ya, macam Aladdin je lah. Tapi dia buka tu, dia masuk dalam tu. Dia masukkan raja masuk dalam tu. Lepas tu dia buat apa tu? Tengok. Wa auqadu tahtahu an-nara. Dan menyalalah. Dan menyalalah oleh mereka itu. Maksud buat menyalalah. Maka dan membuat menyalalah oleh mereka itu muslimun, tahtahu di bawahnya, di bawah bagi kendi besar tadi tu, Qumqumin tadi tu, menyalakan apa? An-nara, akan api. Pakat letak api bawah tu. Wajada hararatan nari. Maka dapatlah Walamma. Dan tak terkala mendapatlah ia raja hararatan nari, akan panasnya api, akan panas daripada api. Jadi bila duduk dalam tu dia panas lah. Orang Islam tadi duduk menyalakan api tadi tu. Duduk kat bawah tu menyalakan api. Dia duduk dalam tu memang panas lah. Hararah, panas. Kalau kita panggil hararah ni, kalau bahasa Arab sekarang ni panggil apa, bahasa Inggeris sekarang panggil apa ni apa kalau naik meter panas tu panggil Celsius apa? Celsius. Darjah Celsius. Bukan Celsius apa? Hararah. Hararah ni
kalau bahasa tak? Naik Ha? suhu. Naik suhu ke? Kan? Kurang macam tu lah. Hararah ni Itu maksudnya yang Celsius tu. kepanasan. Ha? Betul tu Celsius tu. macam Degree dia kan. Celsius lah. Celsius ataupun Ah. Fahrenheit lah. Dia tengok SI ke Tapi- SI dia. Ini. Dia panggil hararah, kepanasan tu lah naik. Maka mendapatlah ia Malik hararatan nar, akan kepanasan daripada api. Duk rasa panas tu. Ja'ala. Tak terkala mendapat tu jawab bagi lama. Nascaya. Ja'ala yunadi. Nampak ya? Ja'ala fi'il apa ya? Aku Nampak? Zona. Ha? Dia fi'il syuru'. Fi'il syuru'. Khabar mana? Sebab dia Yunadi kan tak? Yunadi tu fi'il syuru'. Jangan terjemah menjadi. Tak terkala tu ja'ala. Masuklah ia, mulalah ia. Mulailah ia. Ia Malik tadi tu yunadi. Memanggil-manggillah ia. Yunadi memanggil. Menyerulah. Duk panggil-panggil. Menyerulah ia raja tadi. Alihatahu, akan Tuhan-Tuhannya, Tuhan-Tuhan bagi raja. Dia duk seru Tuhannya. Allati abadahum min dunillahi. Yang beribadatlah ia raja tadi tu. Hum, akan mereka itu Tuhan-Tuhan. Alihatahu, akan Tuhan-Tuhannya. Dia beribadat tu min dunillah, daripada selain daripada Allah Ta'ala. Dia duk seru lah. Macam mana? Dia duk seru Tuhan-Tuhan dia tu. Dia bukan Islam. Dia duk seru tu Tuhan-Tuhan dia yang dia beribadat. Dia duk ibadat dengan Tuhan dia tu. Selain daripada Allah Ta'ala. Dia cakap, Ya Lata. Ya Lata. Tu nama Tuhan ya. Ya Lata tu satu nama berhala. Nama bagi berhala. Lata. Ya Lata. Ya Lata. Tak tolong. Khalasni. Ya Lata. Ya Lata tu maksudnya wahai berhala lah. Berhala nama Lata. Ya Lata. Khalisni. Lepaslah oleh aku akan dikau. Lepaslah oleh engkau akan aku. Dia minta tolong lepas. Ya Lata, tolong lepas aku. Minta tolong. Satu. Ya Habala. Ya Habala. Ini nama Tuhan, nama berhala juga ni. Nama berhala Habal. Habala ni. Habala ni. Dia apa? Allah selamat. Dia kalau waktu zaman Nabi Muhammad SAW tu, siapa tak Abu Jahal tak silap. Waktu dia kena serang tu, dia mengadu dekat apa? Dekat Tuhan, Ya Habal, Ya Habal, Ya Habal, Ya Habal. Ya Habal. Tu nama berhala tu. Dekat kota Mekah tu. Tak silap Abu Lahab ke Abu Jahal. Salah seorang tu. Bila dia kena serang tu, dia minta tolong kat Tuhan, Ya Habal, Ya Habal. Ni pun sama juga. Ya Habala, khalisni. Hendak lepaslah oleh engkau akan aku. Kemudian Ya Uzza, Ya Uzza. Ni pun nama Tuhan. Ni dari Quran pun ada, tak ingat. Uzan. Ustaz Nuzul apa dia? Ayat Quran tu? Ustaz Nuzul tak jawab tadi. Tadi suruh baca dia senyap juga. Kau takut dah tidur. Ya Latta Uzza. wal Uzza. Latta wal Uzza. Apa? Latta wal Uzza, surah An-Najm. Lata wal Uzza. Lata tu nama satu berhala. Habala tak ada Habal tu Tuhan paganisme. Tak, Habala tu ada dalam Quran. Habala dalam Quran tak ada, tapi apa yang jenis orang paganisme dia Tuhan dia Habal lah. Mana suara slow sangat Ustaz Azul? Tak dengar. Apa dia?
Suara slow sangat tak dengar. Suara tengah selorok ni. Okay, tak apa. Dia tu nama Tuhan ni lah. Ya Uzza, khallisni. Hendak lepas engkau akan aku. Hendak lepas tu mimma. Daripada barang. Daripada perkara. Daripada barang, daripada perkara. Yang bermula aku ni. Fihi. Di dalamnya. Di dalam ma tu lah. Ya habala. Jadi dia minta tolonglah lepaskan aku daripada perkara yang bermula aku ni ada pada perkara ni. Apa? Yang ada dalam kendi tu lah. Dalam apa? Dalam tempat tu lah. Teko tu. Yang besar tu. Dia minta tolong. Kau lepaskan aku daripada, keluarkan aku daripada teko tadi tu. Komen. Bekas. Tempayan tadi. Minta tolong lepas. Ya habala. Dia seru lagi. Wahai habala. Kuntu amsahu ra'saka. Tengok. Adalah aku ni, aku menyapu akan kepala kau. Dia berkata, habala. Aku duk selalu duk sapu kepala kau. Kau tak boleh tolong aku ke? Nampak tak? Dia mengepek dah, dia bising lah ni. Nampak habala tak boleh lepaskan dia pun dia bising tak? Dia ngepek. Kalau orang tadi panggil ngepek. Dia ungkit. Ya, dia mungkit lah. Dia Tapi dia ungkit. bising. Kuntu amsahu ra'saka. Adalah aku ni, aku menyapu akan kepala kau. Wa akhir mataka kaza wa kaza. Sanatan. Dan aku berkhidmat kepada kau. Kaza wa kaza. Bagian-bagian. Sanatan selama setahun. Duduk khidmat banyak. Macam-macam lah. Kaza wa kaza tu macam-macam. Bagian ni, gian ni. Bagian ni banyak. Dia dah khidmat. Kaza wa kaza. Selama setahun. Fakullama iltaja'a ilaihim tazidu hararatun nari. Tengok. Maka tiap-tiap kali bertemulah iltaja'a. Menumpu bukan bertemu, menumpu. Bertumpu. Tengok. Fakullama iltaja'a ilaihim. Maka tiap-tiap kali iltaja'a menumpulah ilaihim kepada mereka itu alihatihi. Dia duk tumpu lah. Duk tumpu ni maksudnya duk tumpu fokus lah. Minta tolong tu. Tazidu. Tiap kali tu bertambah panaslah daripada api. Bertambah panaslah oleh api. Tiap-tiap kali dia seru aja orang makin tak panas, makin panas. Tidak seru. Ya habala. Ya lata. Ya uzza. Tidak seru-seru tu makin panas. Tazidu hararatun nari. Bertambahlah oleh kepanasan daripada api tadi. Falamma. Maka tak terkala. Alima annahum. Mengetahuilah ia raja tadi. Akan bahawasanya. Annahum. Ini alihatahu tu. Tuhan-tuannya tu. Tuhan-tuan dia tu. Laisu. Yaghnuna anhu. Laisu. Tidaklah mereka itu terkaya daripada raja. Apa terkaya? Maksudnya tak boleh nak tolong. Itu terkaya. Bila sebut terkaya tu apa? Maksudnya dia nak minta tolong tu tak dapat. Nak minta tolong tak dapat. Tidak terkaya. Kalau kita kata terkaya tu tak berhajat. Kalau tidak terkaya, maksud berhajat lah. Tidak terkaya lah. Maksudnya tak mampu lah.
Ha? Tidak adalah, tidak terkayalah oleh Tuhan mereka itu daripada nak melepaskan anhu daripada raja tadi. Lepas tu dah tahu tak boleh tolong dah. Fa'ayisu minhum. Maka putus asalah ia raja tadi minhum daripada mereka itu Tuhan dia tadi. Putus asa lah. Ha. Raja'a ila Allah Ta'ala. Dah putus asa baru ingat Allah Ta'ala lah. Dan kembalilah ia raja tadi ila Allah Ta'ala. Dia kembali kata wanana, dan menyerulah ia raja tadi fil kumkumin pada tempayan tadi tu. Dia seru apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia seru tu. Bila tu? Ba'asallahu ta'ala. Tak terkala bila kata dah seru tu, ba'asallah. Ba'asal nak rajin apa ni? Ba'asa tu jawab pada kata lama, alimah. Cerita dia. Adapun anulaisu tu, itu bukan jawab lama. Ba'asallah tu jawab lama. Tak terkala mengetahuilah mereka tak boleh tolong, ba'asallah. Kena tak? Wanada tu atau pada alimah, betul lah. Dia panggil i'tibar ataf. Dia gini. Wanada dia i'tibar ataf tu. Tapi dia nak pada i'tibar ataf tapi dekat pada wanada ni. Tak terkala menyerulah dengan di dalam teko tadi tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ba'asallahu ta'ala, membangkitlah oleh Allah Ta'ala ghaisan akan hujan minas sama'i daripada langit. Tadi kan terbakar dah jalan. Bila minta bila hujan turun tu terpadamlah api. Minas sama' ala tilkan nar. Turun tu di atas demikian itu api. Turunlah. Lepas tu fa'atfa'aha. Maka terpadamlah ia. Maka memadamlah ia hujan tadi. Akan api. Wa ba'asa rihan. Dan membangkitlah Allah Ta'ala akan angin. Masuk membangkit akan angin. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan angin lah. Tu dia. Fahamalat al-kumkuma. Maka membawalah ia angin tadi akan apa? Akan teko tadi tu. Akan tempayan tadi tu. Membawa ke mana? Ila sama'i. Dia bawa pergi ke langit. Macam mana? Allah Ta'ala jadikan angin tu, tiba angin tu bawa teko besar tadi tu pergi ke langit. Kemudian faja'ala yatajaljalu. Faja'ala, maka mulalah ia. Maka mula ia ja'ala fi'il syuru' ya. Sebab yang tajaljalu tu khabar dia. Maka mulailah ia teko tadi tu, ia al-kumkum tadi tu. Mulai apa? Ya tajaljalu. Dia tajaljalu ni dia panggil timbul. Dia macam ni, berlawan arus. Kita belajar tu, dobit tu bersuara.
Maksudnya ni, timur tenggelam. Maksudnya kongkong tu timur tenggelam, timur tenggelam, timur tenggelam. Pergi naik, pergi naik, pergi naik. Macam tu. Maka masuklah. Mulalah ia kongkong tu ya tajal jalu. Bainas samai wal ardi. Timbul tenggelam di antara langit dan bumi. Kejap naik, kejap turun. Tu. Kemudian lepas tu padahal ia raja tadi yaqulu. Dia kata apa tak? Berkata ia raja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucaplah kali kedua dah. Hatta ghaba 'anil basari. Sehingga hilanglah daripada pandangan mata. Duk timur tenggelam tu. Yang tajal jalu tu. Sehingga hilanglah. Sehingga hilanglah al-kumkum tadi tu. Hilang tu anil basari daripada pandangan mata. Duk tengok, tiba hilang, tak nampak. Orang Muslimun tadi tu tengok, hilang lah bagaimana tu. Dah macam cerita Aladin pula dah. Summa al-qatsu ar-rihu baina qaumin la ya'rifuna Allah. Kemudian mencampaklah akan kungkum tadi oleh angin. Maksud angin tu bawa tarik kungkum tadi tu. Bawa tarik tu baina qaumin, di antara kaum la ya'rifuna Allah. Kaum tu lah kaum yang tidak mengenal mereka itu akan Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia pergi kat satu kaum tu pun tak kenal Tuhan juga. Tengok ni asbab. Fa'akhazuhu. Maka mengambillah oleh mereka itu kaum. Akannya al-kumkum. Al-kumkum. Dia ambil lah. Lepas dah ambil tu. Wa akhrajuhu minal kumkumi. Maka membawa keluarlah oleh mereka itu kaum tadi tu. Akan malik tadi minal kumkum. Bawa keluar. Faqalu. Betul terkejut lah. Dia bawa keluar tu. Jadi kaum tu tanyalah. Faqalu lahu. Man anta? Wa ma qissatuka? Maka berkatalah mereka itu kaum tu bagi malik. Bagi raja tadi. Dia tanya, man anta? Siapa engkau? Man anta? Wa ma qissatuka? Dan bermula apakah cerita kau ni? Cerita apa ni? Cuba kau cerita sikit. Kau ni siapa? Cuba kau cerita sikit. Kisah kau. Wa ma qissatuka? Apa kisah kau? Tu kisah. Qala, berkata ia Malik. Dia kata, ana malikun. Aku ni seorang raja. Fi maudi'i kaza. Pada tempat bagian-bagian ni. Pada satu tempat yang ni. Fa'akhbaruhum an qissatihi. Maka menceritalah ia Malik akan mereka itu kaum daripada kisah dia. Wa hali dan kelakuan dia. Jadi raja pun cerita juga. Aku ni asal ni berperang gini. Aku ni kena tangkap dengan Islam. Kemudian dia cerita habis lah. Aku duduk dalam tekor ni sebab ni aku dah suruh Tuhan aku tak dapat sebagainya lah, dia cerita habis. Kemudian tu wa aslamu jami'an. Dan masuk Islam lah oleh mereka itu kaum tadi tu. Jami'an, hal keadaan keseluruhannya. Masuk Islam semua. Nampak berkait. Dia mula dia masuk Islam. Lepas tu raja tu pergi tempat lain masuk Islam pula lah. Habis itu. Dia kata al-hadis as-samin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wah, ini panjang juga ni. Ini Sayyidina Ali ni. Ayat ni pun bagus lah cerita ni. Cerita tentang wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ni. Ni ayat ni tafsir Quran ni cantik ni. Ni cantik, bagus ni, sedap ayat ni. Nanti tersambung esok. Wallah, nak tengok nanti tak. Senantuk lah ni. Ya.
Faham ajar mana? InsyaAllah faham. Cerita senang Cerita sedap dengar cerita Betul. Cerita seronok je. Dia tak kena mikir banyak lah. Macam apa, macam budak-budak tengah relax dengar cerita pasal layu, lepas tu tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Ustaz Nuzul kalau baca Ustaz Nuzul. Ustaz Nuzul. Ada ni. Ustaz Nuzul. Gini. Tak apalah. Mana ya? Wadalalatul maqsudatu. Mana ya? Suara tak dengar ya? Wadalalatul maqsudatu. Wadilalatul maqsudatu. Ini cerita pasal dilalah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin rabbal alamin. Wadilalatul maqsudatu fi ilmin mantiki. Bermula dilalah yang dimaksudkan di dalam ilmu mantik. Jadi dilalah tu kita dah belajar dah, Jorana. Jadi dilalah tu bagi pada dua. Satu dilalah lafziah, satu lagi dilalah ghairul lafziah. Kemudian pula dilalah lafziah tu terbagi pada tiga. Tabi'iyah, aqliyah, wad'iyah. Kemudian ghairul lafziah pun begitu juga. Tabi'iyah, aqliyah, wad'iyah. Baik, di sini dah terang pula. Dilalah apa yang dimasukkan dalam ilmu mantik ni? Yang mana satu ni? Tengok. Wadilalatul maqsudatu fi ilmi mantiki. Bermula dilalah yang dimaksudkan pada ilmu mantik itu ialah wa an-naw'us salisu minad dilalatil lafziyati. Ialah nauk yang ketiga. Nauk yang ketiga daripada dilalah lafziyah. Apa dia nauk yang tiga tu? Wa huwa. Bermula ia an-naw'us salisu tu ad-dilalatul lafziyatu al-wad'iyah. Mana ajar mana? Yang dulu tu. Dilalatul lafziyah wad'iyah. Yang ketiga. Nauk yang ketiga daripada lafziyah. Bukan nauk yang ketiga daripada wal lafziyah. Nauk yang ketiga daripada lafziyah. Muka surat 10 tu. Ada mana? Wad'iyah tu wa ya makana dalu fiha wad'a wa istilah kadilah ta'fa ala ma'aniha. Al-mawdu'ati la fil lughati. Tu dia. Itu dipanggil dilalah lafziyah wad'iyah. Yang contoh kita bagi contoh dulu kita bagi mana? Maksudnya dilalah tu dihantarkan bagi loreng. Bila kita sebut kata makan tu kita maklum dah. Bila sebut makan tu kita maklum tangan kita suap. Jadi hantaran dilalah wad'iyah letakkan letakkan lafaz itu hanyalah untuk menunjukkan makna dia. Makna itu dihantarkan pada lurah. Jangan lupa ajaran muka surat 10 tu. Yang ketiga, wad'iyatun wa ya makana adalu fiha wad'an wa istilahan kadilalatil alfaz. Apa dia ajaran? Yang tu itulah yang dia maksudkan dalam mantik. Yang Ustaz kata madlul tu. Madlul musamma tu. Benda sama ke? Bukan. Ya, benda samalah tak. Nak cerita kata dilalah yang dimaksud dalam mantik ni iaitu nauk yang ketiga. Jenis yang ketiga daripada dilalah lafziyah. Mana? Muka surat 10. Jumpa lagi tak? Yang nombor 3 tu wad'iyatun wa hiya makanah. Situlah. Yang
Tu dia tak mau. Jumpa lagi tak? Jumpa. Yang mana? Cuba ajar. Yang mana Jana? Cuba baca. Mana dia yang nak bagi tiga? Wad'iyatu wahia makana dalu fiha wad'iyah Wad'iyah. Wad'an. wad'an wa istilaha. Tak susah Ustaz, tak boleh baca, tak ada baris, tak reti. Kan itu saya baca tak tulis baris ke? Boleh jadi masa tu saya mengantuk ke saya tak tahu. Wastilahan kadilalati alfazi ala ma'aniha al-mawdu'ati la fil lughati. Nampak lagi kat ini? Sebab tu saya suka panggil orang tu berapa ajar mana. Tak mau pergi ngantuk. Nampak Ustaz, tapi kadang Ustaz baca cepat tak sempat nak salin baris. Kalau Ustaz aja laju mana kita sempat. Maka nadalu. Tulis baris cepat. Dia kena ajar cepat sikit baris Baik. Sebab kan 10 kali dah. Habis tu tengok. Ni. Aqsamud dilalatil lafziyatil wad'iyati. Bermula bahagian-bahagian bagi dilalah lafziyah wad'iyah itu. Khabar. Tanqasimud dilalatul tak kena. Hazihi. Bermula ini ialah aqsamud dilalatil lafziyati al-wad'iyah. Jadi khabar tanamazuyin. Bermula ini ialah aqsamud dilalati al-lafziyati al-wad'iyati. Ini ialah bahagian-bahagian daripada dilalah lafziyah wad'iyah. Jangan terlupa. Apa dia bahagian dia? Ni. Tanqasimud dilalatu. Tanqasimud dilalatul lafziyah ad-dilalatul lafziyatu al-wad'iyatu ila salasati aqsamin. Terbahagilah oleh dilalah lafziyah al-wad'iyah itu terbahagi itu ila salasati aqsamin. Terbahagi kepada 3 bahagi. Ni tengok. Jadi dia terbagi pada 3 bahagi. Mana 3 bahagi? Ni. Mutabaqiyatin. Mutabaqah tu lah. Ini. Dilalatul lafziyatun wad'iyatun mutabaqiyatin. Mutabaqiyatun. Mutabaqiyatun. Jadi ya tu yang nisbah Dia panggil ya tu yang nisbah. Mutabaqiyatun. Ini dilalatun mutabaqiyatun. Dilalah mutabaqah. Dia panggil. Tapi kalau nak panjang dilalatul lafziyatun wad'iyatun mutabaqiyatun. Tu bakok. Itu yang sempurna lah. Apa dia dilalah mutabaqah? Ni tengok. Wahya dilalatul alamu wafaqah. Betul Yad'unaha dalalatal mutabaqah. Mana suara ni tak dengar? Yad'unaha dalalatal mutabaqah. Dilalatul. Wa juz'uhu tadammuna wa ma lazim. Wa tizamu indi akhilin tuzim. Situ syahid dia syahid dalam soalan menawarak lah, tak aman lah, tak ulang lah. Lupa kita dah. Baik. Mutabaqiyatun ni apa? Dilalah mutabaqah. Nampak jalan lah. Wahya dilalatul lafzi ala tamami ma'nahu al-mawdu'i lahu kadilalatil jawadi alal hayawani as-sahili. Tengok. Mutabaqah. Dia muafakat. Kita panggil mutabaqah ni. Dilalatul lafzi.
Dilalah, yang ni yang memberi faham. Dilalah ni asal tunjuk. Ajaran tunjuk. Bila sebut tunjuk tu apa? Kita dah faham lah. Ustaz, tolong tunjuk sikit Ustaz. Mana rumah Ustaz? Saya pun tunjuk. Bila saya tunjuk tu, ajaran, ya okey, terima kasih Ustaz. Ajar pun tuan faham. Bila tuan faham tu lah kita panggil dilalah. Ajar mana? Yang kita faham tu lah kita panggil dilalah. Dilalatul lafzi. Memberi faham oleh suatu lafaz. Suatu lafaz tu dia panggil ad-dal. Memberi faham oleh satu lafaz ala tamami maknahu. Di atas sempurna bagi maknanya. Makna bagi lafaz. Ala tamami maknahu ai. Ala maknahu at-tami. Dia dapat sifat pada mausuf. Di atas maknanya yang sempurna. Di atas maknanya, makna lafaz itu yang sempurna. Makna dia sempurna. Lagi pula sifat al-maudu'i lahu. Yang dihantarkan akan dia, akan lafaz itu, lahu baginya, bagi makna. Tak kena. Yang dihantarkan. Makna mana? Makna yang dihantarkan akan makna dia tu lahu ay li'a bagi lafaz. Tengok. Kena tak ya? Makna hulu. Yang dihantarkan. Gini ya. Maknanya yang dihantarkan akan dia, akan lafaz tu baginya bagi makna. Bagi makna dia. Tengok contoh. Jadi dia kata ni, memberi faham oleh satu lafaz. Memberi faham tu atas sempurna makna dia tu, makna lafaz tu, yang dihantarkan makna dia tu bagi lafaz. Yang dihantarkan akan dia, akan lafaz tu baginya bagi makna dia. Jadi lafaz tu dihantar untuk makna dia. Contoh gini. Kita kata lafaz al-insan. Lafaz al-insan, makna dia apa ya? Hayawanun natikun. Jadi lafaz al-insan tu dihantarkan makna dia tu hayawanun natik. Jadi tengok. Lafaz tu kita kata apa? Al-insan. Memberi faham lafaz al-insan itu di atas sempurna makna dia tu. Di atas sempurna makna dia tu, yang tu dia panggil apa? Yang tu hayawan natik. Hayawan natik tu al-maudu'i. Lagi pula yang dihantarkan akan dia, akan insan tu baginya, bagi makna hayawanun natik. Tu dia. Nampak tak? Kita adu dengan takrif dia. Tu dia. Jadi hayawan natik tu yang diletakkan ke lafaz insan. Jadi lafaz insan tu bagi hayawan natik. Itu contoh. Tengok depan contoh ada lagi tau. Seperti tengok ni. Kadilalatil jawadi alal hayawani sahid. Seperti memberi faham oleh lafaz jawad. Jawad tu apa ya? Dalam mati apa ya? Jawad ada tak? Dalam Ibn Mahab tak ada jawad? Tak ada. Dia bagi contoh lain. Lafaz jawad ni apa Hayawanus sahil. Jadi kena ingat bila masuk arah jar, majrur bagi ala tu dia panggil madlun ataupun makna ataupun musamma. Majrur bagi ala itu dia panggil madlun.
majrur dia. Maksudnya al-hayawan tu kena pada madlul dia. Jadi bila kaedah kata majrur bagi al tu itu dia panggil madlul ataupun musamma pun panggil, mafhum pun panggil. Jadi al-jawad tu dia panggil adal. Adal. Jadi adal tu perkara yang menunjuk tu di atas al-jawad tu. Al-jawad tu menunjuk di atas al-hayawanus sahih. Sahih ni kuda asal. Di Sahih atas tu binatang yang bunyi kuda tu kan? Sahih. ha? Bunyi kuda sahih tu kan? Apa? Sahih tu bukan bunyi kuda gitu kan? Bunyi kuda lah. Bunyi kuda tiap. Bunyi kuda apa? Melaung gitulah. Meraung. Bukan meraung Kuda dia panggil apa Ajar Rana? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Kalau dia meraung tu panggil apa panggil? Jadi nak tunjuk kata bila sebut jawad ni, itu menunjuk di atas binatang yang seperti kuda yang dia punya suara dia. Kita maklum dah dengar, ni suara kuda ni. Contoh. Tu dia tengok. Wa kadilalatil baiti ala majmu'il am'ida al-a'minati wal judrani wal asqafi alati yahtawiha. Seperti menunjuk oleh lafaz bait, rumah. Bila sebut rumah kita maklum apa ajar mana? Rumah kalau rumah tu je tempat tinggal lah. Ada bumbung, ada tingkap, ada Bila sebut rumah kita maklum. Begitu juga semayang. Ajar mana? Bila sebut semayang kita maklum dah dia ada takbir, ada rukun, ada syarat. Itu dia panggil di dalam mutabaqah ajar mana? Dia panggil di dalam mutabaqah. Tu dia. Nampak ke Jana? Dia panggil di dalam mutabaqah. Kalau kita sebut solat. Apa yang kita faham dari solat? Bila sebut solat tu ada takbiratul ihram, ada Fatihah, ada i'tidal, ada sujud. Ini dipanggil di dalam mutabaqah. Maksud di dalam mutabaqah tu maksudnya memberi faham oleh lafaz semayang di atas sempurnanya maknanya makna semayang. Lagi pula al-maudu'i yang diletakkan lafaz semayang tadi tu baginya bagi makna dia. Makna dia apa? Makna dia mesti al-muftatahatu bi takbir wa mukhtatahatu bi taslim. Makna bagi semayang tu apa? Dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Disebut lafaz semayang kita maklum dah. Dah terkandung dalam semayang tu. Bukan kata nampak sujud. Ni semayang ni. Tu kan itu dilalah. Itu dia panggil dilalah tadamuniyah. Nampak ya? Kalau benda juzuk tu ya, dipanggil dilalah tadamuni. Tadamuniyah. Tadamuniyatun. Tengok. Seperti menunjuk oleh lafaz rumah. Oleh lafaz bait. Ala majmu'il a'milati. Di atas perhimpunan. A'milati. Di atas perhimpunan. A'midah ni dia panggil apa? Allah. As-salatu imaduddin. Tiang. Di atas perhimpunan tiang-tiang. Kita maklum dah jangan bila sebut kata rumah tu mesti ada tiang-tiang, mesti ada dinding wal judran wal asqafi. Atap. Allati yahtawiha. Yang melengkapilah ia rumah tadi tu akannya akan allati. Jadi maklum. Kita maklum kata bila sebut rumah tu dia melengkapi semua. Ajarana. Itu dia panggil dilalah mutabaqah. Ajarana. Seperti semayang pun itu juga. Nampak ajarana?
Ya Ustaz nampak. Contoh kita kata nak makan nasi. Bila sebut kata kita maklum. Contoh lauk lah, lauk. Kita maklum mak kata bila nak masak tom yam. Maklum dah, kena mesti bubur garamnya. Di dalam dipanggil dalam mutabaqah dah. Bila sebut tom yam tu maklum dah masuk apa? Mesti masuk serai. Mesti masuk garam. Mesti masuk tomato. Daun 5 purut. 5 purut, betul. Atau panggil di dalam mutabaqah. Lengkuas, halia, semualah bawang putih. Semualah. Bawang putih. Lepas tu bawang besar. Kita maklum bila sebut tom yam tu kita tahu dah. Dia panggil di dalam mutabaqah jarana. Nampak ke jarana? Ya. Benda yang kita faham lah dah. Okey. Benda yang kita faham tapi secara keseluruhan. Atau habis. Tak ada payah apa ni. Yang kedua, tadamuniyatun. Dilalah tadamuniyatun. Dilalah tadamuni. Apa dia? Wahya dilalatul lafzi ala juz'i maknahu. Oh, tak kena yang tadi yang kita letak ni kan. Yang tadi tu dilalatul lafzi ala tamami makna al-mawdu'i lahu. Begini. Betul dalam al-mawdu'i itu sifat pada kata maknahu kan. Dilalah memberi fahamlah oleh satu lafaz di atas sempurna maknanya. Makna lafaz tadi. Makna lafaz mana? Al-mawdu'i. Yang diletakkan akan makna dia tu lahu ay lil lafzi, bagi lafaz. Mau kena kan? Ni pun gitu juga kan. Tadamuniyatun ke mana? Dilalatul lafzi ala juz'i maknahu. Dilalatul lafzi, memberi fahamlah oleh lafaz. Dilalah ni memberi faham menunjuk tu lah. Bila sebut tunjuk tu kita faham lah jalan dah. Nampak? Memberi fahamlah oleh lafaz di atas sebahagian akan maknanya. Di atas sebahagian, juz itu sebahagian. Di atas sebahagian bagi maknanya, makna lafaz al-mawdu'i, yang dihantarkan akan makna dia tu lahu bagi lafaz. Tengok. Contoh tengok. Kadilalatil baitin ala judrani faqat. Seperti menunjuk di atas lafaz rumah di atas dinding. Faqat. Sahaja. Aiduna ghairiha. Aiduna ghairi asqaf al-amilati. Situ kan. Tengok ajaran mana. Kita nak pergi tengok rumah orang. Kita kata, kita pergi tengok. Dia buat apa tu? Tengah buat dinding ni. Nak buat dinding ni. Nak buat dinding ni. Buat dinding apa? Dinding rumah dah faham lah tu. Bila sebut dinding kita faham apa? Memberi faham kenapa? Dilalah apa? Kita faham kata nak buat rumah. Nampak jalan mana? Tu sebahagian kita faham. Kita faham sebahagian daripada kata dia nak buat rumah tu, dia buat dinding dulu. Maka itu kita hukum kata dilalah tadamuniyah. Contoh lagi macam ni, ajar mana? Satu lagi. Contoh pergi ke hutan. Ada mana? Tengok. Tengok jumpa jumpa tangan monyet. Kita tengok, monyet tu. Padahal bukan monyet, tangan monyet. Tapi kita sebut monyet sebab apa? Sebab dia panggil tangan tu satu juzuk daripada monyet. Kita pun sebut monyet terus. Itu monyet tu. Padahal bukan monyet, tangan monyet. Nampak jalan mana? Kita faham dengan sebahagian dia. Nampak lagi? Bila sebut satu bahagian, kita faham secara keseluruhan. Nampak?
Contoh, kita pergi dekat orang accident. Nauzubillah zalik. Tiba-tiba tengok tangan si Zaid tu ke kaki si Zaid tu duduk kat tepi jalan. Kita kenal Zaid, kita tengok tangan si Zaid. Ni Zaid ni. Padahal kena cakap tangan Zaid. Sebab apa? Macam mana kau kenal tangan Zaid? Sebab aku cam kata dekat tangan dia tu ada jam. Jam dia jam Rolex contohlah. Ataupun jam Garmin. Contoh. Ini Zaid ni. Padahal bukan Zaid, tangan Zaid. Tapi kita sebut nama Zaid. Nampak macam mana? Bolehkah kita andaikan tu Zaid? Mungkin tidak Zaid. Tangan jam. Boleh jadi kita ada korinah, ada kita cam. Boleh jadi dia pakai jam tu kita kenal. Contoh. Ibarat ni gini lah, Jolana. Kita pergi dekat Haji Wilayah. Dia kata, Ustaz ada sini lah. Lepas tu orang tanya, sabar, rasa kau cakap Ustaz ada sini? Kereta Ustaz ada. Tengok kereta ni. Tengok kereta je. Lepas tu kita cakap kereta. Mungkin orang kita lain. Kita tahu tak sebut nama Ustaz. Ustaz Zafran ada sini ni. Lepas tu orang bertanya, macam mana kau tahu Ustaz Zafran ada sini? Kau kasar ke? Tu kereta tu. Kereta tu yang panggil dilalat Tuan Munia. Sebahagian ya. Nampak lagi macam mana? Ya, okey. Tak tu kan. Dia dah iltizamiyah gitu tak? Kan dia lah iltizamiyah tu sebab kereta tu kan sebahagian dari Ustaz. Bukan. Itu kereta bukan. Itu dia adalah iltizamiyah. Silap macam mana? Itu iltizamiyah. Dia nak kata, dia sebahagian bagi kita. Juzuk badan kita. Dia kata juzuk bahagian kita. Contoh gini lah, juzuk rumah. Ataupun kita kata gini. Tu maknanya yang jam tadi tak boleh lah kan? Dia kena sebahagian badan ke macam mana? Tak apa, yang ada melekat pada badan lah. Kita tengok tangan tadi, bukan tengok jam. Kita tengok tangan, tapi korinah dia ada kat jam tu je. Okey. Contoh kita kata gini lagi lah. Apa lagi? Kita kata, contoh. Dalam kereta. Ataupun kita kata, dia mudah-mudahan kata dia satu juzuk per benda. Ni contoh apa bagi tahu tunjuk rumah. Ini dia tunjuk kata kadidalati baitin ala judrani faqat. Seperti menunjuk lafaz rumah di atas dinding. Kita tengok dinding ni. Tengah buat dinding ni. Tengah buat dinding. Kita maklum dah dia buat dinding tu dinding apa? Dinding rumah lah. Dinding rumah dia buat tu. Habis itu. Baik, yang ketiga. Iltizamiyatun. Dilalatul iltizamiyatun. Wa ya dilalatul lafzi ala syai'in kharijin an ma'nahu. Lazimin lahu. Kadilalati sakfin ala jidarin yahmiluhu. Tengok iltizamiyah pula. Iltizamiyah ni dia tak payah. Menunjuk oleh lafaz. Ataupun kita kata gini, ada orang tadi tu. Kita kata semayang. Nampak orang tu tengah sujud ajar orang. Dia tengah sujud lah tu. Faham kata apa? Dia tengah sembahyang. Boleh juga macam mana? Itu dilalah. Dia panggil dilalah tadamuniyah. Itu tadamuniyah bukan iltizam. Iltizam tak baca lagi. Itu tadamuniyah sama. Kita tengok juzuk daripada semayang apa? Iaitu rokok. Kita tengok, orang tu tengah rokok tu. Jangan, pergi dek. Contohlah ada budak lalu lalang.
Jangan lalu orang tengah sujud ni, jangan lalu. Kita faham apa? Jangan lalu depan orang tengah sujud. Orang tengah semayang, tapi kita tak dekat semayang je orang. Kita dekat, jangan lalu depan orang tengah sujud tu. Betul tak? Kenapa tak boleh lalu? Kau tengah semayang tu. Nampak tak yang sana? Nampak tak? Jadi, So yang ni tazamuniyah lah Ustaz. sana mulia tu. Sebab Okay. sujud tu semakin daripada semayang daripada solat. Nampak lagi? Habis. Banyak sangat lah contoh Mak bagi. Kena tulis siap-siap macam mana. Baik, nilai iltizamiah. Wahya dilalatul lafzi ala syai'in. Menunjuk oleh lafaz. Menunjuk oleh lafaz ala syai'in. Di atas sesuatu. Sesuatu mana? Sifat. Kharijin an maknahu. Yang keluarlah ia sesuatu tu daripada maknanya. Makna bagi lafaz. Lagi pula, lazimin lahu. Yang melazimilah ia makna dia tu bagi dia. Bagi lahu li lafzi. Dia bukan kata ajarana. Dia menunjuk kata benda yang di luar daripada makna dia. Contoh. Dia bila sebut dilalatul lafzi. Bila sebut lafzi itu dia bagaimana? Dal lah. Perkara yang menunjuk je. Maknahu tu dia bagi madlul dia. Lahu tu tulis sikit je. Yang lazim baginya ai fi zihni. Ai fi zihni. Pada akal. Tengok contoh. Tak apa contoh ni, sekejap kita baca. Contohnya gini. Kita kata, ni dalam Quran ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah. Lagi pula yang amat mengasihani. Baik. Pemurah tu, apa maksud pemurah? Ada mana? Apa yang kita faham kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan pemurah? Maknanya apa ajaran? Bila sebut pemurah maksudnya apa? Dalam mutahid saya dah ajar dah macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman mana apa ajaran? Allah memberi rahmat kepada semuanya, kepada semua makhluk. Okey, rahmat. Apa maksud rahmat? Tak faham lagi tu. Memberi segalanya kepada makhluknya lah. Tak, memanglah makhluk ni, tapi memang rahmat tu apa maksud rahmat? Allah Ta'ala dia nak lazim daripada rahmat tu apa? Allah Ta'ala berikan kebajikan. Allah Ta'ala turunkan kebajikan tu maksud rahmat. Kita faham daripada rahmat tu Allah Ta'ala turunkan kebajikan. Allah Ta'ala turunkan kebajikan kepada makhluk dia. Itu maksud rahmat. Kalau orang tanya soal rahmat tu apa? Lazim daripada rahmat tu Allah Ta'ala turunkan kebajikan. Itu dia panggil dilalah iltizamiah. Macam tadi ajarana kereta tadi. Ajarana nampak ni ustaz ni. Padahal bukan ustaz, kereta saya je. Tapi faham kata daripada kereta tu faham kata tengok kereta tu faham kata saya ada kat situ kat masjid. Ni ustaz ada kat masjid ni. Mana ustaznya? Kereta tu. Faham kata kereta tu lazim ada kereta tu ada saya kat situ. Tu dia. Tapi bukan kata saya tu diri kereta dah. Tapi faham daripada kereta tu kata kereta saya, maka saya ada kat situ. Nampak? Contoh gini. Kita kata lagi.
Ta'rif isim. Kalimatun dalat ala ma'nan. Isim tu kalimatun dalat. Yin. Ialah satu kalimah. Dalat terjemah guna Yin. Yang menunjuklah ia. Ha? Terjemah bahasa Melayu tu. Kalimatun dalat. Kalimatun dalat ala nan. Dalat tu nak terjemah guna. Yang menunjuklah ia. Ia kalimah tu. Dalat fi'il apa? Dalat. Saya mudarat. Saya madi. Betul saya kata terjemah yang menunjuk. Bukan yang telah menunjuk. Yang telah menunjuk ia. Kena ke tak terjemah itu? Isim itu ialah satu kalimah yang telah menunjuk. Yang telah tunjuk ia. Yang telah menunjuk. Kena ke tak terjemah itu? Tak. Lepas tu kata dalat tu fi'il madi. Ini kata ada panggil dilalah. Dilalah apa? Dilalah iltizamiyah. Sebab kita maklum dalat tidak menunjuk di atas zaman. Kalau menunjuk atas zaman, kita terjemah mana? Kalimat ismu kalimat apa? Kalimatun dalat. Kalimat yang telah menunjuk. Tapi kita faham iltizamnya bukan kita telah menunjuk. Masukkan tunjuk maksud jadi madi semua. Nampak tak? Dia sebab kita maklum dalat, dia tidak menunjuk di atas masa. Kalimatun dalat. Sebab dia ada sifat. Tidak boleh terjemah kita menunjuk kerana kita nak terjemah kata fi'il dalam takrif. Kena ingat kaedah kita. Fi'il di dalam takrif tidak ada zaman. Dia tidak ada masa. Kaedah kita maklum. Ini bagi dilalah iltizamiyah. Faham kata bila fi'il dia masuk dalam takrif, dia tidak menunjuk di atas dia menunjuk dia tidak menunjuk di atas masa. Tu bagi dilalah tu. Dia kalau bahas fi'il dalam takrif, dia gitu. Dia dalam takrif, dia tidak ada zaman. Dia tidak ada masa. Tak ada zaman. Lepas tu nak terjemah. Kalimatun dalat. Kalimah yang telah menunjuk. Kalimah telah menunjuk di atas makna. Kena tak? Sebab dia kan makna takrif. Bila soal takrif, fi'il tu tidak dia tidak membawa kepada pengertian tidak ada masa. Dia tidak berkait dengan masa. Dia tak ada masa bagi dia. Masuk dalam takrif. Jadi kita faham kata bila sebut dalat situ, dipanggil dilalah apa? Faham kata bila masuk itu dia panggil apa? Asal dia madi. Tapi kita faham kata bila masuk dalam takrif, dia panggil tidak sangkut dengan masa. Maka dia panggil dilalah iltizamiyah. Lazim daripada fi'il tu masuk daripada takrif, maka dia tidak berkait dengan masa. Kena tak ni? Ni. Kalimatun dalat ala maknan. Kalimah yang menunjuklah ia kalimah di atas makna. Itu nak bekalkan iltizamiyah tu. Kita boleh jalan tadamuniyah. Tadamuniyah tu. Sebab kalimatun dalat. Isi-isi tu kalimah yang menunjuk di atas makna.
Jadi makna tu yang menunjuk di atas isim. Dia duduk bawah isim. Tu. Itu dia lah tanamuniah. Kita dah tak silap dah. Tak kena dah kita. Habis. Dilalatul lafzi ala syai'in kharijin. Dilalah yang menunjuk, memberi fahamlah oleh lafaz di atas sesuatu kharijin. Sesuatu mana? Sesuatu yang keluar daripada makna dia. Makna mana? Lazimin lahu. Makna itu yang lazim lah. Ia makna tu bagi dia, bagi lafaz itu. Dia lazim. Lazim bagi lafaz. Bila sebut lazim bagi lafaz ini, kita kata lafaz Ar-Rahman. Lazim bagi lafaz Ar-Rahman tu dengan makna Allah Ta'ala memberi kebajikan. Allah Ta'ala turunkan kebajikan. Tengok contoh. Kadilalat safin ala jidarin. Seperti menunjuk oleh lafaz sakfin, atap. Atap tu di atas dinding. Kita maklum. Ajarana. Bila sebut kata ada atap, maklum apa sekarang? Mesti kena ada dinding. Lazim ada atap tu mesti kena ada dinding. Kita tak boleh ada atap saja. Ada Ustaz, kalau bangsa je tak ada dinding. Ada bumbung je bangunan. Mana? Tapi dia ada tempat pacak dia juga. Sama Yalah, juga. dia ada tiang tapi dia tak ada dinding. Dia ada bumbung. Dia tak ada dinding. Kalau bangsa kambing ke apa benda. Yalah. Tapi mesti ada tempat juga, ada sandal juga tu. Yalah, dia menggunakan tiang untuk Nak cerita kata kalau ini dia bagi contoh ni di atas jidar. Contoh kita kata dia menunjuk di atas, kita kata bumbung. Boleh tak semata-mata ada bumbung? Tak boleh. Dia mesti kena ada dinding ataupun ada tiang. tiang. Tapi dia sebab salah satu. Lazim lah bila kata sebab ada bumbung tu, mesti ada tiang. Tu dia. Ala jidarin yahmiluhu. Yang menanggunglah ia. Jidar mana? Jidar yang menanggunglah ia jidatul. Dia akan bumbung. Akan sakfin. Habis itu. Fayatala khasa min haza. Maka ringkasanlah terjadi. Hasil lah. Fayatala khasa. Kita terjemah mana ni? Mana asal ni? Tertinggal bab tu. Saya syahidkan itu. Maka membuat kesimpulan maka telah membuat kesimpulan lah. Min haza, daripada ini. Yang ni min haza ay min taksimi dilalatil lafziyah al-wad'iyah tu. Telah membuat kesimpulan anna dilalatil lafziyah al-wad'iyah. Oleh bahawasanya dilalah lafziyatun wad'iyah. Ada dia 3. Mutabakiyatun, tadamuniyatun, iltizamiyatun. Betul. Dia kata mabahisu ilmi mantiki. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Satu sebuah kitab ni. Mana kat ini senyap, kat ini tidur. Belum tidur. Segar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pasal apa?
7. Baik kedua dari bawah. Al-amru bisyai' amru biwasa'ilihi. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'alami fid dar amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ar-rabi' al-amru bisyai' amrun biwasa'ilihi. Al-amru bisyai'. Ini perbahasan yang pertama pada fil amri, pada suruh. Macam mana pada menyatakan amar. Suruh. Al-amru bisyai'. Suruh dengan sesuatu. Ini Allah Ta'ala suruh dengan sesuatu. Amrun biwasa'ili. Ialah suruh dengan perkara yang menyampaikan akannya akan sesuatu. Bila sebut kata suruh dengan semayang, ajarana, maka mestilah disuruhkan dengan wasilah bagi semayang. Apa wasilah bagi semayang? Ambil uduk. Contoh depan tu ada dah. Contoh al-amru bis salah. Suruh dengan semayang. Amrun bit taharati. Suruh dengan bersuci. Nak semayang dia kena bersuci dulu. Itu kaedah kita ajarana. Al-amru bisyai' amrun biwasa'ilihi. Ini semua kaedah ni kan. Al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawra. Itu semua kaedah tu ngapa boleh ya? Nampak ya? Al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikrara. Takat tu dia. Al-aslu al-amru lil wujub. Tu maklumlah. Al-aslu fil amri lil wujub. Itu maklum. Itu kaedah umum. Habis. Dia panggil kaedah kita al-amru bisyai' amrun biwasa'ilihi. Kalimah al-khamis. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Dia panggil khilaful aula ni kan. Suruh dengan sesuatu. Suruh dengan buat sesuatu. Nahyun an diddihi. Jadi tegah daripada lawannya, lawan bagi sesuatu. Dipanggil mukhalif. Dipanggil mafhum mukhalafah. Bila kita suruh sesuatu, contoh. Kita kata ajaran lagi ni. Kita disuruh sesuatu apa? Contoh dia tak ada dia benda khilaful aula ni, dia tidak ada nas. Dia tidak ada larangan daripada Al-Quran ataupun hadis. Dia hanya larangan daripada ulama' saja. Itu panggil khilaful aula. Dia sama dengan makruh juga. Tapi bila suruh dengan sesuatu tu, nahyun an diddihi. Itu lawan dia. Contoh kita kata gini. Suruh, kita kata, kita ambil asmayang sunat 3 kali. Tiba-tiba kita buat 2 kali je. Al-amru bisyai' suruh dengan 3 kali. Tapi nahyun an diddihi. Apa yang nahyun? Ditegakkan pada lawannya. Tiba-tiba buat 2 kali. Tu kaedah dia. Contoh apa? Ni contoh. Qala ta'ala wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah oleh kamu bagi manusia tu husnan, ini qaulan husnan, akan perkataan yang baik. Akan percakapan yang baik. Ajaran tengok. Allah Ta'ala suruh kita cakap benda yang baik. Ajaran Ya Ustaz. Tiba-tiba cakap tak baik. Contoh. Allah Ta'ala berfirman wa qulu lin-nasi husnan. Nak katalah oleh kamu bagi manusia tu akan perkataan yang baik, cakapan yang baik. Tiba-tiba cakap huduh. Cakap tak baik. Itu masuk kaedah al-amru bisyai' wa nahyun an diddihi. Nampak gini? Habis itu. Yang keenam. Iza fu'ilal ma'muru bihi ala wajihihi.
yakhrujul ma'muru an uhdatil amri Fa'iza adima syakhsu al-ma'a fatayammama fasalla kharaja an uhdatil amri fala qada'a alaihi iza wajada al-ma'a. Ini panjang, tengok. Iza fu'ilal ma'muru, apabila diperbuatkan al-ma'muru, ini asyai'ul ma'muru, apabila diperbuatkan akan sesuatu yang disuruh, bihi al-bi'al, bisyai'nayin, bihi itu rujuk pada ayin, al pada kata al-ma'mur tu, tapi al tu dengan mana? Asyai', alif lam mausuf, alif lam mausul. Apabila diperbuatkan akan sesuatu yang disuruh, bihi bi'al, diperbuat tu ala wajhihi, di atas jalannya al-ma'muru bihi, di atas jalannya jalan yang disuruhkan dengan dia tu. Yakhrujul ma'muru, jawab iza, nescaya keluarlah oleh benda yang disuruh tu an uhdatil amri an limatru'in, nescaya keluarlah oleh benda yang disuruh tu dari meninggalkan janjian yang disuruh. Tengok. Jadi apabila disuruhkan yang satu tu di atas jalan suruh tu, maka kita keluarkan benda yang disuruh tu daripada meninggalkan janjian al-amri, uhdatil amri, bagi janjian yang disuruh. Tengok contoh. Tafriq ni apa? Fa'iza adiman syakhsu, maka apabila ketiadaanlah oleh seseorang itu akan air. Ini contoh dia. Contoh yang jalanan. Contoh. Apabila seseorang itu tak ada air. Fa'iza adima, apabila ketiadaan oleh seseorang itu akan air, bila tak ada air, nak buat ke mana? Fatayammama, maka hendak bertayamumlah ia seorang. Fasolah, maka semayang ia. Kharaja, keluarlah ia seorang tadi an uhdatil amri, daripada janjian yang disuruh. Apa janjian disuruh? Suruh semayang. Keluarlah daripada meninggalkan an limatruk. Keluarlah daripada meninggalkan janjian yang disuruh tadi. Fala qada'a alaihi idza wujidal ma'a, maka tiada jenis qada' lah. Tak kena. Maka tidak qada' lah. Alaihi, maka tidak qada' lah. Maka tidak wajib lah di atasnya. Qada' dengan mana? Tak wajib lah. Fala qada'a fala wajibun alaihi, maka tidak wajiblah di atas orang tadi tu. Iza wajada al-ma'a, apabila mendapatlah ia seorang tu akan air. Jadi apa nak cerita kata? Kalau ada air tak perlu qada'. Jadi tengok, tadi kata fasallah, maka nak semayanglah ia semalam. Maka keluarlah daripada tuntutan suruhan. Uhdati ini tuntutan, janjian. Sebab apa? Sebab tuntutan janjian tu apa? Apabila kena ada air, maka semayang. Maka bila tak ada air, maka disuruh bertayamum, maka semayang. Maka keluarlah daripada janjian suruh tadi tu. Fala qada'a alaihi. Idza wajadal ma'a, maka tidak ada jenis qada' lah. Maka tidak wajiblah di atas orang tu. Tak wajib apa yin? Idza wajadal ma'a,
Contoh gini. Iza solat. Dobit sikit ni pada kata iza wajal ma'ah. Ai iza solat fi makani. Apabila semayanglah seorang tu pada satu tempat. La yaglibu fihi. Yang tidak ghalib lah. Yang tidak banyaklah padanya pada makan itu, pada tempat tadi. Wujudul ma'i. Tidak walid tu akan ada air. Bila tak ada air tempat tu, maka tak wajib kita qada. Hajarana. Tapi kita tahu kata tempat tu ada air. Tapi cari tak jumpa. Tu wajib kena qada. Habis itu. Itu kaedah dia izafun ilal ma'muru bi ala wajhi yakhruju al-ma'mur an udatil amri. Ada faiza adi masyasu tu itu contohnya. Habis itu kemudian kata al-mabahasus sani fin nahyi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.